السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah Ta'ala pertemukan kita lagi pada malam ini, kuliah Usuluddin, yang mana malam ni malam terakhir kuliah jemputan. InsyaAllah kita akan sambung tentang sifat ma'ani. Kita dah bahas sebelum ni tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiah. Malam ni insya-Allah sifat ma'ani dan maknawiyah. Kita ambil berkat, kita akan baca dengan laju matan Ibrahim yang dibuat oleh Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiya al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai' was sam'u wal basru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat wal kalamu alladhi laysa bi harfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bil ilmu minal muta'alliqat. Summa sab'un sifatin tusamma sifatan ma'nawiyatan wa hiya mulazimatul lisamil al-ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala insyuna sifatan wa hiya adadul anshina al-ula wa hiya al-adamu wal hudus wa turul adami wal mumasalatil hawadis bi ay yakuna jirman ay ta'khudhu dhatul al-aliyatu qadran min al-faraq أو يكون عرضا يكون بالجنم أو يكون في جهة الجنم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو يتصف ذاته العالية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. Kemudian kata Syekh, wajib bagi Allah SWT 7 sifat yang dinamakan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani, tu nama dia. Syekh sebut pertamanya kudrat dan iradat yang bertakluk dengan sekalian mumkinat, dengan sekalian perkara yang mungkin. Sifat ma'ani ni sifat yang ma'ani ni dia punya mufrad dia ataupun singular dia makna. Sifat makna, sifat yang berasal pada makna. Makna sifat yang ada betul-betul. Sifat tu dia ada, dirinya ada dan ada di Allah. Dia ada sifat yang dia bukan ada di Allah, sungguh di Allah. Faham elok ni? Ni mengaji cara pondok ni dia payah sikit. Ada sifat yang bukan kata di Allah saja, dekat kita pun begitu. Ada sifat yang memang dia ada dekat kita, ada sifat yang dia sungguh je dekat kita. Tu. Dia sungguh je. Kalau kata kayu kalau keras tu ataupun kayu tu warna hitam, itu hitam dan keras tu memang ada dekat kayu tu, sifat kayu yang ada. Tapi ada yang sifat tu disungguh je. Mana? Lepiak kayu
panjang kayu, patah kayu, tu sungguh ya. Dia bahasa pondok ni dia huduh tapi betul. Dia bunyi huduh. Tapi betul. Macam orang tu dia handsome. Handsome ni adakah dekat orang tadi? Kalau Ahmad tu handsome, hidung mancung. Mancung handsome ni adakah? Adakah mancung? Kalau mancung cuba pergi tunjuk tengok kat mana mancung tu. Kalau handsome tunjuk tengok kat mana handsome. Yang ada tu Ahmad tu adalah. Kalau dia alim, sifat ilmu tu ada dekat dia. Tapi ada satu sifat yang sifat tu sungguh saja. Bukan kita nak kata ada. Ada ni setiap sifat yang dapat dikesan, didetek dengan panca indera. Sama ada dengan dapat kita lihat, dapat kita sentuh, rasa, bau. Tu. Itu dia panggil sifat ma'ani, sifat yang dapat dikesan. Kalau kita tekik, panah dapat disentuh. Ya, panah tu ma'ani, sifat ma'ani bagi kek. Manis, sifat ma'ani bagi kek dapat dirasa. Tadi dapat disentuh. Kuning, sifat ma'ani bagi kek, kenapa dapat dilihat. Tu. Itu sifat ma'ani. Tapi dia ada satu sifat yang tak dapat dikesan sungguhnya. Bulat kek. Bulat kek tu ada kah? Manis tu ada sebab dapat dirasa. Kuning tu ada sebab dapat dilihat. Tapi bulat kek hanya sungguh. Kita pun duk cakap. Kata bini Cik Mat tu kata lawa sungguh kah? Lawa tu bukan ada. Lepas tu sungguh kah lawa? Kata bini Mat tu adakah? Ada, memang ada. Kata lawa sungguh kah? Nampak tak? Ada tak? Sungguh kah? Orang tak kata bini Cik Mat tu ada lawa kah? Ada orang cakap itu? Ada lawa? Tu. Itu Bangla cakap. Ada lawa. Bukan. Sungguh kah lawa? Lawa sungguh. Orang tak kata lawa ada. Lawa sungguh. Faham tu? Kata cawan pecah, sungguh kah? Sungguh pecah. Orang tak kata ada pecah. Pecah ada. Cawan ada, pecah sungguh. Cuba balik fikir tengok. Memang kita cakap macam tu. Tu kita bahasa pondok ni bunyi huduh tapi betul kita duk cakap hari. Kata Cik Mat beli rumah. Cik Mat ada rumah ke? Ada. Memang dia beli. Ada aku tengok. Tapi kata banglo, sungguh ke apa? Sungguh lalu lah. Banglo bukan ada. Siapa boleh tunjuk banglo rumah dia? Rumah dia banglo, siapa boleh tunjuk? Tunjuk banglo. Tunjuk kena dekat tiang, kena dekat dinding. Banglo tu mana? Banglo tu memang sungguh banglo. Bukan ada sungguh saja. Sifat Tuhan pun dia ada macam tu. Sifat Allah dia ada macam tu. Sifat Allah ni ma'ani saja yang ada dan ada di Allah. Sifat yang lain hanya sungguh. Sungguh aja. Dia payah sikit lah. Kita nak mengaji ni biar mengaji hak payah. Orang lain ni kita pelik. Dia nak mengaji hak senang. Kan nak mengaji hak senang, buka YouTube je lah. Nak mengaji hak payah. Orang dulu dia nak mengaji hak payah tu dia nak mengaji. Kita nak mengaji hak senang, payah ustaz tu nak. Kalau hak senang duk mengaji buat apa? Tak duk mengaji. Kalau hak senang duk mengaji buat apa? Nak mengaji ni hak payah. Kita pelik. Ustaz duduk ngajak payah, malas nak mengaji. Hak payah tu nak kena mengaji. Hak senang tak payah. Kalau ikut asal. Tapi nak mengaji lah. Yang masalahnya hak senang kita nak mengaji, hak payah tak bau. Nampak? Pelik kita ni. Hak senang tu kita sonok sangat. Hak senang ni kalau lah ni buka YouTube lambat-lambat. Kalau ceramah ni buat apa? Tulis ya. Tulis yang dia keluar. Tapi hak duk cerita takluk tak takluk ni tak keluar. Google pun pening nak cari. Google cari pun pening. Takluk sifat. Cuba pergi tulis tengok. Mampus tak keluar. Kalau dia keluar pun tak tahu lagu mana dia keluar. Dia keluar apa dah? Amerika takluk Iraq. Dia cerita takluk tu. Betul. Kita nak mengaji ni hak payah.
Apa yang kita nak mengaji? Jadi saya kata, saya ni nasib lah. Kalau duk mengajak semua tentang ilmu tauhid, nampak macam mana? Kalau duk mengajak orang tak mau. Apa? Kalau sebut saya ni duk mengajak tauhid tu, biar pilah lagu mana pun, orang tak ada pun tak apa. Saya ceritalah hak saya nak kena cerita. Tu. Dia pun nak cerita kemat-kemat, ceritalah. Saya bukan jenis cerita kemat. Nah, cerita kemat, cerita kubur bagui. Kira-kira kita pelik. Cerita bab kemat ni ramai penuh. Bab kemat ni tuan-tuan buka YouTube je. Dan tuan-tuan boleh beli buku tentang kemat dan tentang kubur. Tapi kita ni bagus dengar ceramah. Tapi kita kena pandai beza ilmu apa yang kita nak kena mengaji. Tu. Cerita kubur ni insah satu masjid. Tapi esok jemaah tu juga yang ada. Hak duk ramai tu orang luar. Lah. Hak duk ramai tu orang luar. Bagi kita insah dengan cerita kubur ni. Kadang-kadang kita sedih, banyak masjid yang tak hidangkan ilmu fardu ain. Cerita kiamat kubur bukan fardu ain. Seronok dengar je. Kiamat, azab kubur, kita sedih. Padang mahsyar. Ya bagus, tapi adakah setakat tu saja? Tak ustaz cerita pekah, tauhid tasawuf kita malah nak mengaji. Hak tu yang fardu ainnya. Yang fardu ain hak tu. Dah hak tu yang payahnya. Hak duk kemat ni bukan fardu ain, dan hak tu senangnya. Tonton type dia dalam YouTube keluar. Nak bagi sedap ilmu apa yang patut kita kena mengaji. Ilmu hak macam ni payah. Orang dah naik ke bulan. Ini kenal pula bulan lepas dia cerita kan. Orang dah naik ke bulan, kita duk cerita takluk. Tu takluk pun tak reti, naik ke bulan pun tak. Kita ni reti juga bab takluk. Walau tak naik ke bulan, dia naik ke bulan pun tak, takluk pun tak reti. Kan? Kita tak mau jadi macam tu. Sebab kita kena beza. Kita tak mau nanti dalam kubur takut malaikat kata, hang tak mengaji. Aku duk mengaji merata. Rupanya duk pergi mengaji bukan hak fardu ain. Duk mengaji bukan hak fardu ain. Hak fardu ain ni apa dah? Fiqh, tasawuf, tauhid. Itu hak fardu ain. Yang lain tu bukan fardu ain. Tu, ada ustaz duk mengajak kitab kat masjid tu, kita tak pi. Masjid tu bukan mengajak kitab, kita pi. Lalah kita ni jadi apa? Lalah ditanya kita ni tak mengaji. Dicap kita ni tak mengaji di akhirat nanti. Sebab apa? Hang tak mengaji hak fardu ain. Sembahyang tak betul. Nak ingat elok tu. Ni saya tak mau kalau nak suruh ceramah kiamat, carilah ustaz lain. Saya pun tak pandai. Lagi pula bukan fardu ain. Hak fardu ain ni mengaji ilmu tauhid. Hak kita benci ni hak fardu ain ni. Ni duk cerita takluk ni. Hak ni hak kita benci. Maaf lah terpaksa saya kena sebut. Aku saat ni duk kata duk heran sebab apa aku ni dicap tak mengaji lagi. Mana-mana masjid saya cerita. Di masjid kena ada fiqh, tauhid, tasawuf. Ada 3 ni masjid selamat. Tu imam, pengurusi selamat. Mengaji tak mengaji lantak pergi kat orang. Orang ramai tak ramai, itu bukan kira. Masjid kena hidang 3 ilmu ni. Kalau tak ada, kena soal nanti. Saya cerita tak kira mana masjid. Nanti saya pun kena cerita. Hang duk mengajak masjid, duk abang tak kat orang masjid. Duk abang tak dekat pengurusi tu imam masjid, suruh mengajak 3 ilmu. Saya kena ayat nanti. Saya abang siap-siap. Masjid kena 3 ilmu ni. Ramai tak ramai, biar pi. Biar pi 3-4 orang ada pun. Yang penting masjid dah hidangkan ilmu fardu ain. Kalau orang tak ramai tak ramai, biar pi kat depa. Tapi kalau kita tak hidang, kita ditanya nanti kenapa tak hidang kepada jemaah ilmu fardu ain. Kita hantar anak ilmu fardu ain, kita tak mengaji. Apa fardu ain? Tu kafar tu. Tu kafar tu fardu ain. Bertanya dah, kafar tu apa dia? Itu yang penting. Kita tak mau hantar anak mengaji fardu ain, kita tak mengaji. Tu. Baik. Cerita takluk. Itu sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Okey, itu ma'ani. Sifat-sifat ni sifat-sifat yang benar-benar ada. Tadi saya ceritakan ada sifat yang ada yang sungguh. Ada yang ada yang sungguh. Saya ni lelaki, sungguh ya. Memang sifat saya lelaki, tapi lelaki tu boleh tunjuk, tak boleh tunjuk. Sungguh lelaki.
Ha. Ma'ani ni, sifat ma'ani sifat yang ada di Allah. Itu kalau orang yang dia mengaji, dia ada asas, dia akan perhati, dengar. Orang sabit duduk kata sifat ma'ani sifat yang ada. Lau kusyifa annal hijab la ra'aina, kalau Allah buka hijab kita dapat tengok. Itu kalau kita mengaji, kita lama tu akan sebut itu. Sifat ma'ani ni kalau Allah buka hijab dapat tengok. Dapat tengok sifat tu. Dia betul-betul ada dan ada di Allah. Ada bersifat lain tak boleh nak tengok. Buka hijab macam contoh kita, ya Allah, kami nak tengok wujud kau. Bukan nak tengok diri Allah, sifat wujud. Tak boleh nak tengok. Wujud tu hanya faham. Macam saya ni. Saya ni ada. Bila tuan-tuan tengok bergerak macam ni, ada. Tapi diri ada, bukan ada. Ha ni duk mengaji payah ni. Ada bukan ada, ada tak ada. Ada bukan ada tak ada. Faham tak? Ni, sifat ada saya. Tuan-tuan bila tengok saya seketul macam ni, tuan-tuan fahamlah saya ada. Tapi, saya ada apa mana? Saya bersifat dengan ada. Sifat ada tu tak boleh nak congkel tengok. Scan pun tak nampak. Tak boleh dikesan. Tuan-tuan boleh tak tengok ada saya? Bukan saya, ada. Tak boleh nak tengok. Boleh tak tuan-tuan dengar? Dengar pun tak boleh. Boleh tak tuan-tuan lihat? Lihat pun tak boleh. Rasa pun tak boleh. Sebab apa? Tak ada. Tapi ilmu yang sikit yang ada kat saya ni, kalau Allah boleh tunjuk, ini ilmu dia. Boleh nampak ilmu. Tuan-tuan boleh tengok ilmu saya. Ha tu. Lepas tu ilmu ni dia hilang, dia ada, dia hilang. Sebab apa? Dia jenis ada. Macam pendengaran saya. Ada ni, duduk di anak telinga. Satu sifat yang Allah Ta'ala letak di anak telinga, saya boleh dengar. Itu pendengar. Pendengaran ni, dia ada. Kalau Allah buka hijab, Allah boleh tunjuk. Ha ni, sifat pendengar dia. Hak kat saya. Macam mana kita boleh kata dia ada? Sebab dia bertambah dan kurang. Itu dalilnya kata dia ada. Dia berkurang. Mula-mula dengar kuat, mai kotor, ku tak dengar. Sampai kadang-kadang sampai susah tak dengar terus. Itu maknanya apa? Sifat pendengar tu hilang. Kalau dia bukan jenis ada, macam mana dia nak hilang? Macam mana dia nak tambah? Dia tambah, dia kurang. Jadi bila kita makan bertambah kuat, bertambah tak larat, tak ada makan, kuat balik. Itu tanda dia riang. Riang ni Arab panggil kudrat, kita panggil riang ataupun riang. Riang ni memang kalau Allah Ta'ala boleh tunjuk, Allah Ta'ala nak tunjuk, kita dapat tengok riang tu. Riang, kekuatan. Tapi nak buat macam mana? Kita ni tak boleh nak dapat kesan, tak boleh nak lihat. Tapi riang tu memang ada. Cuba tahu mana? Hari ni dia kuat, esok dia tak kuat. Aku hari ni tak ada riang. Tak ada riang. Nampak tak? Sebab apa? Satu power yang Allah Ta'ala letak. Yang dengan kudrat tu, kita jadi kuat. Faham tu sifat mani. Sifat mani Allah dia macam tu. Cuma bukan kita nak sama sifat Allah dengan sifat kita. Dia tak sama. Lagu mana pun tetap tak sama. Cuma sifat dia macam tu. Itu yang saya kata hari tu. Nak tahu Tok Guru alim tauhid, kita bawa kek bagi tanya dia, suruh dia hurai. Mana sifat nafsiyah, mana salbiah, mana ma'ani, mana maknawiyah. Yang dia boleh hurai, boleh mengaji. Kalau dia kata apa? Sifat nafsiyah, sifat Tuhan, buat bol kat kek pula. Tak payah. Kita belah makan sudah. Makan saja. Jangan lawan Tok Guru tu. Tak puas Tok Guru. Kita tunggu dia belah. Dia belah kek tu makan. Itu petua saya. Sifat ma'ani, sifat Allah, apa pula kek pula? Sifat ma'ani, sifat yang ada. Sama ada sifat Allah tapi sifat kita. Ni macam handset ni, hitam ni. Ma'ani dah. Nampak? Dapat tengok hitam. Tu. Ma'ani dia. Tu. Sebab sifat Allah dia ada sifat ma'ani. Sekarang malam ni kita nak mengaji ma'ani. Kudrat iradat ilmu hayat sama. Sebab tu Tuan Guru Syekh Wan Ismail Pak Dae dia panggil. Pengarang kitab Baquratul Amani, dia terjemah ma'ani, dia buh dengan pelihat, perkuasa, perkehendak. Ni supaya nak beza di antara sifat yang sungguh dengan yang ada. Kita ni bahasa Melayu, lepas tu kalau kita mengaji kitab lama, kita mengaji, kita duk belajar bahasa Melayu tau. Sebab tu Tok Guru ni hebat. Bukan saya, Tok Guru saya duk mengaji tu. Saya ni tukang cerita ya, bukan Tok Guru, Tok Gurau.
Tok Guru duk cerita ni, Masya Allah, baru kita nampak. Kita duk cakap selalu, kita tak kerti kan. Lepas tu Tok Guru pada dia jumpa pelihat, pekuasa, penutur. Pelihat dengan pelihat kita melihat. Pekuasa dengan pekuasa kita berkuasa. Ha tu. Berkata, perkataan lain. Tu Tok Guru yang cerita. Kalau hak guru bahasa Melayu pun kita berani tanya. Kita dengar dengan apa? Dengar dengan telinga. Orang pekak telinga ada tak? Ada. Habis tu dengar dengan apa? Kita dengar dengan apa? Dengar dengan telinga. Telinga orang pekak ada tak? Ada. Orang kata dengar telinga, orang pekak dengar telinga. Ha tu. Dengar dengan pendengaran yang ada di telinga. Sistem pendengaran. Lepas tu kalau hospital, kalau seorang tadi aksiden sampai tak dengar, doktor kata apa? Doktor tak kata dia tak dengar, dia dah pekak sebab telinga dia hilang. Ada doktor kata begitu? Sebab telinga hilang. Telinga tu ada. Dia pekak sebab mendengar dia hilang. Tak. Sistem pendengaran, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem penuturan, sistem pendengaran. Sistem inilah yang pada terima pelihat, pekuasa, berkehendak dalam Al-Quran Amani. Rupanya Tok Ulul sebut dah. Ni. Melihat bukan dengan telinga, dengan melihat bukan dengan telinga, melihat bukan dengan mata, melihat dengan pelihat. Mendengar bukan dengan telinga, dengan pendengaran yang ada di telinga, pendengar. Kemudian kita kata apa? Mendengar lawan apa? Tuli, betul tak? Tak usah mohong. Mendengar lawan dia tuli. Betul tak? Melihat lawan buta. Berkata-kata lawan bisu. Betul? Tak selalu mohong lah. Memang macam tu. Tanya cikgu pun, hak pakar bahasa pun, dia akan jawab. Berkata-kata dengan mulut. Berkata-kata lawan bisu. Kalau berkata-kata lawan bisu, tuan-tuan sekarang semua bisu. Sebab tak berkata-kata. Saya seorang ada. Betul tak? Kalau berkata-kata, bercakap lawan bisu, tuan-tuan sekarang bercakap tak? Tak. Bisu semua. Sang saya malam-malam lah nak buat macam mana? Nak bagi faham dulu kan? Tak. Bisu lawannya perkata, penutur. Bila sistem penuturan dah tak ada, bisulah. Sebab tu tuan-tuan sekarang bukan bisu. Tuan-tuan dia panggil diam. Ada? Tuan-tuan sekarang, okey, orang tidur. Mendengar lawan pekak. Ini kita duk cakap betul. Orang tidur kita bercakap, dia pekak tak? Dia dengar tak? Pekak tak? Tak. Kalau kata mendengar lawan pekak, orang tidur, dia pekak lah. Pada kata, dia tak pekak, tadi duk cakap dengan aku. Mendengar, lawan dia bukan pekak. Hak lawan pekak, pendengaran. Bila tidak ada pendengar, pekak. Mendengar lawannya apa dia? Mendengar lawannya tak mendengar. Orang tidur, dia bukan pekak, dia tak dengar. Ada? Kalau tuan-tuan bahasa nak tak puas hati, angkat tangan. Saya bahasa tak puas hati. Tolong angkat tangan. Nak sebab lah malam ni lah. Saya tak tahu, memang tak boleh mai lah. Memang saya duk mengajak lepas Isya malam, setiap malam Jumaat saya mengajak lepas Isya. Ni tak mula lagi PKP. Lepas ni tak mau lah. Nak tanya siap-siap. Berkata-kata bukan lawan dia bisu. Kita nak cakap tak berkata-kata lawan bisu? Bisu apa lawan? Berkata-kata. Berkata-kata lawan dia bisu. Berkata-kata lawannya tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata tu Melayu cakap diam. Perkata lawannya tidak ada perkata. Tidak ada perkata tu dia panggil bisu. Dia panggil bisu. Dalam mendengar dengan telinga, mendengar lawan bisu, semua silap. Silap tak? Mendengar dengan telinga. Orang pekak ada telinga. Mendengar lawan dia pekak. Orang tidur pekak ke tak? Mendengar tak? Tak dengar. Pekak tak? Tak. Apa itu kata mendengar lawan pekak? Mana tu? Itu saya buka, bukan nak lawan tuan-tuan tak. Saya buka ke tuan-tuan pasal tak puas hati, boleh tanya. Lah ni tak apa. Lah ni saya nak tanya lah ni. Dia tak mau bunyi kat belakang lah ni. Dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan pun dah pernah dengar. Saja saya duduk sembang. Takut ada tak pernah dengar. Tak apa, alhamdulillah satu penambahan ilmu bagi dia. Kata-kata cuba tanya ni. Oleh kerana sifat ma'ani ni dia ada,
Dia ada bidang tugas dia. Dia panggil at-ta'alluq. Dia ada bidang tugas. Dia ada peranan dan fungsi. Ini ta'alluq. Ni duk mengaji ta'alluq ni dah. Orang tu tak faham ni. Ta'alluq pula dah. Duk cerita ingatkan mereka ta'alluq Iraq je. Rupanya mengaji tauhid pun ta'alluq juga. Dia ada bidang tugas. Oleh kerana sifat ma'ani dia ada, kudrat dia ada tugas dia. Iradat dia ada bidang tugas. Ilmu dia ada bidang tugas. Ada pun sifat yang lain, dia tidak ada tugas. Allah, okey, ada. Ada tu bukan ada bidang tugas. Duk kat Tuhan tu. Okey, kidam. Kidam bukan ada bidang tugas. Duk kat Allah tu. Ma'ani, kudrat. Dengan kudrat Allah buat. Itu tugas dia. Dengan kudrat Allah berkuasa dan membuat. Itu bidang tugas dia. Buat apa? Buat mungkin. Syekh cerita sini. Buat mungkin. Mungkin apa pula? Sudahlah, tu jadi payah nak cerita. Tu yang nayam. Orang macam saya ni nayam mengajak, orang tak mau. Bawa ustaz tu payah. Nak buat macam mana? Kalau tidak akan senang untuk mengajak benda-benda mudah, ceramah, mengajak hadis ke, tafsir ke, kan senang. Mengajak tauhid. Nak mengelak tak boleh, dia pasal mengajak tauhid. Tapi nasib saya lah, bila mengajak tauhid, orang tak mau ngaji, payah. Ilmu pak atau zaman lah ni apa duk takluk lagi. Takluk ni bidang tugas. Contohnya pentingnya kita mengaji takluk ni, apa yang pentingnya? Bila orang tanya, tuan-tuan duk tengah makan, anak tanya, Pak, Allah boleh tak buat Tuhan satu lagi? Ni nak tahu penting kita tak faham ta'alluq. Pak, boleh tak Allah mematikan dia? Jangan kata Pak, ustaz pun. Ustaz, boleh tak Allah mematikan dia? Boleh. Kalau boleh Allah mati. Tak boleh. Kalau tak boleh Allah lemah. Faham tu? Ni nak bagi tuan-tuan muskil. Tu saya ajak tu. Ngajak dia tu bagi orang aku tak kerti lah, mau kena ngajak begitu. Baru dia nak tumpu. Ada tok guru mengajak, anak murid tanya. Anak murid ni kadang ada yang nakal, ada yang dia tak nakal, tapi dia memang dia tak tahu. Dia tanya, Ustaz, boleh tak Allah Ta'ala mematikan dia? Boleh tak Allah mematikan dia? Kalau boleh, Allah mati. Kalau tak boleh, Allah tak ada kuasa. Sudah. Dua-dua tak kena jawab. Tuhan tak boleh matikan dia. Tak boleh, Tuhan lemah. Tuhan boleh. Kalau boleh, Tuhan mati. Wa huwa yuhyi wa yumiit. Dia menghidup dan dia memati. Dia matikan dia. Tuhan mati, habislah. Tu. Ustaz, boleh tak Allah Ta'ala buat anak dekat dia? Buat anak. Kalau kata Tuhan boleh buat anak, dia kata lam yalid, aku tak beranak. Kalau kata tak boleh buat anak, innahu ala kulli syai'in qadir, dia kuasa. Sudah. Okey, bagi pening lu mana ni, bagi muskil lu. Nak jawab macam mana? Bila kita mengaji takluk, bila kita mengaji kitab ni, kita tahu al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi mungkinan. Allah ni hanya, kudrat Allah hanya tumpu dan bertugas pada benda yang mungkin, benda boleh jadi ya. Benda hak mustahil tidak. Hanya benda mungkin. Hak mungkin ni lawan dia mustahil. Mudah-mudah cakap, hak mustahil tidak. Bidang tugas kudrat hanya nak buat benda-benda hak mungkin saja. Hak mustahil bukan bidang tugas dia. Kalau begitu Tuhan lemah dah. Bukan bidang tugas dia. Kalau Tuhan tak boleh membuat anak, dia lemah dah. Bukan bidang tugas. Tu buat misal contoh senang ya. Tugas beruk. Nak buat channel, lok-lak bunyi Tugas beruk, naik pokok. Beruk kalau dia tak boleh naik pokok, koman. Tugas gajah menjatuhkan pokok. Kalau gajah tak boleh naik pokok, adakah dia lemah? Tuan-tuan cuba jawab. Gajah tak boleh naik pokok, adakah dia lemah? Tak. Bukan bidang tugas dia. Bukan kerja dia. Kerja aku tolak bagi pokok jatuh.
Tapi kalau beruk tak boleh bokok, tu sungguh. Ni, telinga. Okey, telinga tak boleh makan, adakah lemah? Kita duduk suap nasi kat telinga. Hari ni aku nak pergi lain sikit. Suap nasi. Hang dah buat apa? Hang dah buat apa ni? Aku nak bagi telinga makan. Jangan kawan dengan dia. Jangan kawan. Sebab apa? Gila. Betul tak? Kita suruh telinga makan. Kita suruh telinga makan. Kalau kita tengok kawan kita duk suap nasi kat telinga, dia tu gila. Dan kita tak boleh kata, telinga ni apa tak boleh makan. Hang gila ke? Telinga kerja dia dengar. Makan ni mulut kata apa? Ni aku. Kerja makan mulut, kerja telinga dengar. Kerja mata lihat. Kita suap nasi kat mata, suruh mata makan. Mata kah lemah, kita kah lemah? Kita yang lemah, bukan mata lemah. Sebab tu kudrat Allah, dia hanya buat benda mungkin. Apa mungkin? Benda yang boleh jadi. Benda yang tak boleh jadi, dia tak akan buat. Sebab apa? Dia tidak tawajuh dan fokus dan hadap. Saya pun tak kerti nak terjemah tu. Bukan kerja dia, bukan bidang tugas dia. Jadi kalau bukan bidang tugas dia, tak boleh kita tahu. Kalau itu Allah lemah lah. Habis tu kalau orang nak jawab macam mana? Saya buat betul. Allah boleh tak mematikan dia? Jangan kita kata tak boleh, tak ada adab. Allah tak mematikan dia. Jawab begitu. Allah tak mematikan dia. Boleh tak Allah tak ada cipta anak? Allah tak cipta anak. Tapi Fakhruddin Ar-Razi, dia kata apa? Allah tak boleh cipta anak. Dia tegah. Sebab apa? Kudrat mana boleh buat? Ulama kata Fakhruddin Ar-Razi asa al-adab. Dia ni jahat adab. Jahat adab. Sebab apa? Dia kata kudrat tak boleh buat. Kita jangan cakap itu. Memang betul, kudrat tidak boleh, Allah tidak boleh mencipta anak. Tidak boleh mencipta anak. Tempat mengajak ni boleh. Tapi dengan orang jangan kata Allah tak boleh mencipta anak. Kudrat tak mencipta anak. Jawab itu. Tapi Fakhruddin Ar-Razi, apa salahnya kita nak kata kudrat tak boleh cipta? Dan memang kudrat bukan bidang tugas dia. Tapi ulama hentam Fakhruddin Ar-Razi, qad asa al-adab. Fakhruddin ni jahat adab ni Tuhan. Dia pergi kata kudrat tak mampu. Orang bagi kurang adab lah. Macam kita kata apa? Kita kata maaf, Allah mencipta anjing, Allah mencipta balik baya. Betul? Betul. Tapi tak betul. Betul bukan? Memang Tuhan cipta. Tapi tak betul. Pihak adab. Adab tak betul. Bagaimana? Allah yang mencipta khinzir. Sebut khinzir tu. Allah yang mencipta balik baya. Betul. Tapi tak betul. Betul mana? Memang Tuhan cipta. Tapi tak betul. Tidak ada adab bercakap begitu. Tak ada adab orang panggil. Tapi yang betul, Fakhruddin Ar-Razi dia kata apa? Kudrat tak boleh buat. Betul. Tapi tak betul. Betul mana? Memang kudrat tak boleh buat pun. Sebab bukan bidang tugas dia. Tak betul mana? Kurang adab. Takut nanti orang awam kata apa? Kudrat ni tak mampu. Mereka tak faham bidang tugas. Begitu. Macam ulama lah. Ulama kata apa? Quran yang kita baca ni, baharukah qadim? Baharukah qadim? Ada ulama kata baharu, ada kata qadim. Ada. Quran tu. Walaupun Quran yang kita duk baca memang baharu, tapi ulama pertahan juga qadim. Ni cerita dulu ni. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal kena penjara, tapi ulama dibunuh sebab pemerintah suruh kata Quran ni baharu, bukan qadim. Jadi ulama sanggup mati. Quran qadim. Quran ni qadim. Dia pun kata Quran tu qadim, tak betul. Tapi betul. Tak pelik pula ni. Tak betul tu. Quran kita baca memang dicetak barulah. Tapi betul sebab apa? Quran ni dia menunjuk Quran yang ada di Allah. Dia menunjuk Quran yang ada di Allah. Ini cerita ni panjang. Dia kata mengaji kitab lama ni memang cukup panjang. Itu tak cukup. 3 malam memang tak cukup lah. Yang betul-betul tak cukup. Nak bahas kalam tu saja. Tadi pun guru tahfiz tanya, Ustaz, Quran kalam Allah. Ketika kita duk baca macam mana Quran kalam Allah? Al-Quran kalamullah, kalam Allah. Kita duk baca takkan kalam Allah. Saya tak layan. Buat betul kan? Aku nak jawab jenuh. Ni WhatsApp pula kita nak WhatsApp. Tak pasal banyak kerja kita ni. Tanya dalam WhatsApp.
apa kida ke apa nama, maknanya yang hak jaga mahat tahfiz dalam Malaysia ni. Tanya kalam Allah, saya tak jawab. Apa? Patutnya depa kena boleh jawab. Kenapa nak tanya ana pula? Saya bukan guru orang tahfiz. Tu macam saya duk tanya, turun Quran. Quran apa turun? Bulan puasa, nuzul Quran, turun Quran. Quran apa turun? Ini semua memayah. Bukan memayah, benda senang. Cuma kita aja tak apa nak dengar dan tak ada guru cerita. Quran apa turun? Quran seketul itu, berdebat itu. Ni Muhammad la yaqra wala itu, dia tak pandai baca. Ni Muhammad tak pandai baca. Turun seketul bab. Siapa yang cetak Quran tu? Kalau turun daripada langit, iqra bismillah, Abu Lahab pun dengar. Jadi Abu Lahab jadi nabi pula. Apa? Dia dengar firman Allah. Sudah. Dia sebab apa? Bila kita cakap, suara kita habis. Woi, habis cakap tu. Kok lok tu. Kadang-kadang orang duk belah pokok sinar tak dengar lah. Woi, habis. Woi, habis. Selesai. Woi tu pun kalau nak cerita panjang juga lah. Macam mana ni Muhammad nak dapat Quran? Tak. Quran turun, Iqra tu turun situ. Tak boleh bohong. Sebab apa? Arab la yabqa zamanin. Sifat ni dia tak kekal dua masa. Macam suara saya. Woi, habis. Kalau Jibril, Iqra, tak ada sampai ke langit, tak ada sampai bawah, habis. Nabi ni Muhammad tak dapat. Contoh saya cakap, takat kepala batas ni, takat kawasan ni ya. Walaupun ada mic, penanti tak dengar lah. Woi, habis. Buat apa? Woi, habis. Dia suara ni, dia bukan macam ni, dia macam ni. Dia macam ni. Kita kalau suara macam tu kan, sebenarnya suara dia macam ni. Sebab apa? Kalau macam ni dia kau besar. Tak, suara dia kau halui. Orang di depan saya dia dengar darah lagi. Hak belakang tak apa nak dengar. Sebab apa? Suara dia macam ni. Faham tak? Dia macam ni. Dia bukan macam ni. Kita kalau suara macam ni, sebenarnya macam ni. Orang yang duduk depan ni dengar darah lagi, hak belakang kau pelan. Sebab apa? Dia macam ni. Suara. Tu. Kurangnya kita tak habis malam tu, kurangnya kita sedar bahawanya ilmu ni kita kena mengaji banyak. Saya pun tak sempat nak cerita. Ni pun dah masuk waktu dah. Jadi kita kena usahalah mengaji bagi banyak. Nak begitu kata apa? Kalau saya nak cerita tuk guru duk mengajak lu, depa ni ahli fizik, ahli biologi, ahli kimia, tuk guru ni. Cuma pakai serban sengit, baju kancing tak habis. Tapi pok ni kalau cerita ahli fizik bukan mengaji apa? Cerita jirim, jisim, atom, Johafar, atom, tuk bakar. Tinggal ada tuk yang boleh buat mah. Yang merang kitab Faridah, Tuk Syekh Wan Ahmad boleh buat mah. Kita ni ahli kimia, tapi ahli kimia saja, buat mah tak boleh, bohong saja. Duk kaji macam-macam, profesor bahagian kimia, buat mah tak boleh. Tapi tok guru boleh buat. Syekh Wan Ahmad dia boleh buat mah. Ahli kimia. Kimia ni asalnya kamiah, bahasa Arab. Kamiah. Kamiah ni berapa kadar. Ahli kimia ni dia ada kadar-kadar. Berapa peratus. Itu kamiah dia panggil. Ataupun kamiah daripada mana? Qadar. Syekh Wan Ahmad dia boleh buat mah. Tapi bila dia nak meninggal, dia bakar kitab tu, takut anak-anak murid ni jadi takut dia macam korun pula, kan? Buat mah jadi kayanya macam korun. Kurangnya kita faham lah. Jadi ilmu ni bukan setakat malam ni saja. Kita kena usaha mengaji lebih banyak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham tauhid ni, seronok. Sebab apa? Ilmu yang kita yang tak tahu, kita tahu. Seronok. Cukup seronok kalau tuan-tuan faham betul. Ni saya tak cerita lagi jirim, jisim, atom, Johafar. Tak cerita, tak ada masalah lagi. Sebenarnya ilmu-ilmu turas ni, ilmu-ilmu yang cukup hebat. Tadi macam mendengar dengan telinga, mendengar lawan pekak. Kita dah silap dah banyak dah. Betul tak? Kita dah silap banyak dah. Kita kena mengaji. InsyaAllah tu nasihat saya. Untuk diri saya dan untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita kena usaha. Kita nak mengaji ni ilmu yang payah, bukan ilmu yang senang. Ingat no? Yang senang, buat apa kita ada susah payah mengaji. Nak mengaji ni ilmu yang payah. Itu baru dia punya at-ta'allum. Dia dalam ilmu syarak, dia punya bina takalluf. Ta'allama ya tahu, ta'allum. Ta'allum takalluf. Dia mesti kena berat, kena fikir. Kalau takat dengar sedap telinga itu bukan ta'allum. Dia panggil dengar. Tapi kalau kita tak ada kitab pun dengar, tapi duk kena kerot muka. Tu dia ta'allum. Ta'allum ni bina takalluf. Takalluf ni berat. Dia kena guna otak. Itu baru mengaji. Lepas tu yang Nabi kata, jadilah kamu orang alim, atau orang yang mengajar dan orang yang mendengar. Maknanya apa? Mendengar ni
mendengar tak semesti tak ada kitab. Tapi contohnya tak ada kitab lah. Tapi walaupun kalau kita ada kitab, tapi kitab tu cerita hak senang, dia bukan mengaji lagi. Mengaji ni dia mesti berfikir, ta'allum. Itu dia punya bina takalluh. Jadi sekadar tu dulu. Minta maaf kalau ada silap salah dan terkasar bahasa. Dan insyaAllah saya nasihat untuk diri saya sini, tuan-tuan, kita sama-sama lah kita belajar, tekun belajar ilmu, ilmu fardu ain macam ilmu Suluddin ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi hamdan yuwafi ni'amahu matsirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.